Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mudah-mudahan anda semua ceria, bahagia dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. So saya Ustaz Abu Hasan Asy'ari, Ustaz Abu Hasan, pada petang ni, pada kali ini nak bincang dengan tuan-tuan, nak bercerita dengan tuan-tuan tentang sedekah yang paling afdal, sedekah yang terbaik, yang eloknya kita amalkan, terutama di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Nabi sebut kepada kita, Nabi kata afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Terbaik sedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, ada seorang sahabat. Ini cerita disebut oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat Nabi, ahli sufrah. Anas bin Malik ada cerita bahawa ada seorang lelaki yang bernama Sa'ad bin Ubadah datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, mak aku baru je meninggal. Mak aku ni dia tak bagi apa-apa pesan. Dia tak tinggalkan apa-apa pesan wasiat. Jadi boleh tak aku sebagai anak, sayang ibu, sayang mak, bersedekah untuk mak aku? Nabi kata boleh. Apakah sedekah terbaik? Kata Sa'ad. Kata Nabi jawab, sedekah terbaik ialah saqil ma', memberikan air minum, memberikan minum kepada sesiapa saja yang sedang dahaga. Ini hadis sahih, ittifaq ulama. Hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tabrani. Muslimin semulakan, penting kita memberikan sedekah air minum kepada muslimin muslimat, bahkan kepada non-muslim, bahkan kepada binatang yang sedang dahaga, sebab pahalanya sangat besar. Sedekah terbaik, kata Nabi. Muslimin yang saya mulakan, hadis daripada Imam Muslim. Nabi sebut, sesiapa yang memberi minum kepada yang sedang dahaga di dunia ni, nanti Allah berikan dia minum di pada mahsyar. Jadi tak sia-sia kita belanja kawan minum, kita belanja dia tertarik, kita ajak dia minum air kelapa, kita singgah kat gerai, belanja kawan-kawan. Sebab apa? Memberi minum kepada seseorang akan besar pahalanya. Bahkan cuba kita bayangkan, ada orang Bani Israel yang memberi minum kepada anjing pun dia boleh masuk syurga. Ini kan pula kita bagi air special, air sirap bandung kepada sahabat-sahabat kita. Muslimin yang saya mulakan, di awal Islam, bila sahabat-sahabat daripada Mekah, Muhajirin, hijrah ke Madinah. Jadi Muhajirin, Ansar di Madinah ni mengalami masalah air. Kekurangan air. Mungkin ada sedikit kemarau ketika itu. Maka mereka terpaksa bergantung kepada air daripada telaga milik Yahudi. Yahudi tadi bila tahu sahabat-sahabat ni sangat perlukan air, maka dia naikkan harga. Nak beli boleh, harga mahal. Nak beli boleh, harga mahal. Maka Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapakah antara kamu yang ingin berinfak? Maka tampillah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah khalifah Islam yang ketiga. Dia kata, ya Rasulullah, aku beli pam ini dan aku infakkan kepada kaum muslimin muslimat di Madinah yang sedang dahaga, yang perlukan sangat bekalan air. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa bersedekah air, memberi air minum, besar fadilat. Memberikan infak pergi telaga juga besar fadilatnya. Jadi jangan tangguh lagi. Jangan kita lengah-lengahkan lagi untuk berinfak air ni, bersedekah air ni. Untuk makluman tuan-tuan yang saya mulakan, saya Ustaz Abu Hasan, saya adalah pengarah Ahaz Korban International. Kita ada buat program wakaf perigi ni, infak perigi ni di Afrika, di Cameroon Afrika, di Uttar Pradesh India, di Lombok Indonesia untuk masa-masa tsunami, gempa bumi, dan juga di Kemboja. Di pendalaman Kemboja, bukan di sekitar Phnom Penh. Jadi sesiapa yang berhasrat, yang ingin berinfak, maka marilah bersama saya. Kita infak untuk umat Islam di negara-negara yang minoriti. Mereka lebih memerlukan. Bantulah mereka untuk mudah berwuduk dan bersuci. Bayangkan mereka berwuduk, mereka solat,
tuan-tuan yang berinfak, yang menderma untuk wakaf perigi, untuk pam perigi, tuan-tuan akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita beramal soleh, kita buang duri di tengah jalan pun, itu sudah dianggap sebagai sedekah. Kata-kata baik adalah sedekah. Senyum juga adalah sedekah. Tetapi kalau kita bersedekah air, ini adalah yang terbaik, yang paling afdal insya-Allah. Muslimin yang saya mulakan, kecil pun ibadah kita yang kita buat hanyalah 650, hanyalah 850, hanyalah bawah 1000 saja. Kalau di Afrika infak wakaf pergi hanya 1000 seorang, pahalanya sangat besar insya-Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat baik sikit pun, dia akan tengok pahalanya insya-Allah. Muslimin yang saya mulakan, man amila salihan falinafsih. Siapa buat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk diri dia sendiri. Allah tidak mendapat apa-apa keuntungan. Kita puasa, kita zakat, kita haji, kita bersedekah, bukan Allah yang untung, kita yang untung. Kalau kita ingkar, kita lalai, kita tak solat, kita lawan Allah, tak baca Quran, Allah tak rugi apa-apa. Yang penting kita ni, kita nak buat amal soleh. Kita boleh buat wakaf perigi ni, untuk arwah mak ayah kita di alam kubur sana. Bila kita buat wakaf perigi, insya-Allah pahalanya mengalir. Selagi mana ada orang mandi junub untuk guna perigi tu, selagi ada orang guna berwuduk untuk guna perigi tu untuk berwuduk, mak ayah kita di alam kubur, mereka akan dapat pahala insya-Allah. Sedekah, pahala apa? Pahala sedekah jariah. Muslimin yang saya mulakan, Nabi sebut, idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputus segala amal kecuali 3 perkara. Pertama, anak yang soleh, ya doalah, anak yang mendoakan. So jangan lupa doa selalu untuk ibu ayah kita di alam kubur sana. Kepada ibu ayah yang masih hidup, doakan mereka panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, pahala kita yang kita bawa ke kubur ialah macam pahala kita mengajar di surau, mengajar di masjid, mengajar anak-anak kita fardu ain, fardu kifayah, Quran, kita mengajar benda yang baik, mengajar di universiti, ilmu yang berfaedah, itu akan bantu kita di alam kubur. Sebab itulah kita sedih bila alim ulama kita meninggal. Sebab apa? Allah meninggalkan alim ulama untuk ujian kepada kita supaya kita juga jadi alim, belajar, bertambah ilmu insya-Allah. Kemudian sedekah jariah akan kekal. Sedekatun jariah. Jariah ni jara yajri jariyatan, berlari, bergerak. Maksudnya siapa yang berinfak pergi, orang guna, pahalanya akan sentiasa berjalan insya-Allah. So sedekah wakaf ni bukan hanya tanah kubur, bukan hanya buat mahtafiz, bukan hanya buat surau masjid, bukan sekolah, bukan. Bukan hanya itu. Termasuk juga wakaf ialah kita buat perigi, kita buat telaga, kita infakkan kepada muslimin muslimat yang fakir di luar negara sana. Mengapa di luar negara? Di luar negara sana mereka lebih memerlukan, mereka lebih dhaif insya-Allah. So man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat tentang umat Islam di luar negara, dia yang dhaif, kita tak ambil berat, maka kita bukan Islam yang sempurna. So saya ada juga buat wakaf perigi di Cox's Bazar untuk warga Rohingya di Bangladesh sana. Kita sedang fikir nak buat juga wakaf perigi di Syria dan di Palestin. Tapi kosnya sangat mahal. Jadi kita fokus dulu kepada di Lombok, Indonesia, di Uttar Pradesh, India. Saya dah pergi di India dan memang ramai Muslim sana yang dhaif, yang amat memerlukan, yang fakir dan miskin. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian boleh share, boleh sebarkan saya punya ajakan seruan ni. Jom kita bersedekah air, berbakti sebelum mati insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan anda semua ceria, bahagia, menjadi insan yang prihatin, pemurah. Tuan-tuan akan tambah rezeki insya-Allah. Tak rugi kita bersedekah. Tidak fakir pun kita bersedekah. Tuan-tuan, kita sihat. Mengapa? Sebab kita makan, kita buang. Kita makan, kita buang. Kita sihat. Duit-duit kita akan berkat. Kalau kita dapat duit, kita simpan, kita infakkan insya-Allah. Muslimin yang saya mulakan, saya Ustaz Abu Hassan, boleh like my Facebook, boleh follow my Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari, atau subscribe my YouTube channel US Abu Hassan. US Abu Hassan. Hubungi saya, call saya, WhatsApp saya 019 379 8592 379
8592. إلى اللقاء. مع السلامة. أرجوكم دائما في السرور والسعادة. أنت إن شاء الله ستنجح في الحياة إن شاء الله. إلى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye. Masih banyak. Mohon share. Bye.